Ya, Spalini Jali di daerah Blight. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Apa khabar Sarinah dan Umu pada pagi ini? Alhamdulillah kami berada dalam keadaan sehat dan ceria pada hari ini. Espelini, sebenarnya kami ada ingin bertanyakan soalan ya untuk Espelini untuk interaksi kita pada hari ini, dan soalannya ialah bagaimana cara Espelini untuk kekal istiqamah dalam membuat perkara kebajikan sebagai satu ibadah. Mungkin Espelini dapat memberikan sedikit pandangan mengenai soalan ini. Baik, bagi saya sendiri, Sarinah dan Umu, sebenarnya untuk kita ni kekal istiqamah ya dalam membuat perkara berkebajikan sebagai satu ibadah ialah hendaklah dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya, bukan kerana paksaan, dan ibadah juga tidak hanya dilaksanakan kerana musim dan ganjaran tertentu, di mana untuk kita ni kekal istiqamah bukanlah sesuatu yang mudah, di mana ini berkaitan dengan keimanan, ketakwaan ketika menjalankan sesebuah ibadah ya. Alhamdulillah ya. Jadi selain daripada apa yang sering Espalini kongsikan sebelum ini dalam melaksanakan ataupun mungkin hatta merancang sesuatu itu, ianya adalah bermula dengan kesedaran hati kita ni untuk memulakan dan menindaklanjutkan hal-hal yang kita ni ingin lakukan. Ini termasuklah juga bagi aktiviti-aktiviti berkebajikan ya. Baik, Espalini, selain itu juga ingin kita mengetahui bagaimana keadaan cuaca di Kuala Belait pada pagi ini, dan pasti saja jalan menuju ke pos kawalan Sungai Tujuh agak orang kata ni sibuk pastinya, memandangkan hari ini hari Jumaat, esok juga merupakan hari kelepasan awam. Mungkin ada gambaran dan perkongsian sedikit daripada Espalini. Sebenarnya Sarinah dan Umu memanglah seperti yang diketahui, sebetulnya sejak kemarin lagi memang jalan menuju ke pos kawalan Sungai Tujuh memang sibuklah sebetulnya, di mana sejak kemarin lagi kira-kira queue ialah sepanjang 9 kilometer. Jadi ada yang menyatakan sehingga deretan kenderaan itu sehingga untuk menuju ke pos kawalan Sungai Tujuh itu sehingga ke kawasan stesen minyak, stesen petrol ya, di kawasan Kampung Sungai Teraban. Itu agak jauh tu. Jadi kita berharap dan kita percaya juga kepada mereka yang sudah merencanakan awal untuk melakukan aktiviti rentas sepadan ini sudah bersedia dengan kesabaran dan juga ketahanan mental mereka lah sebelum, dan pastinya yang penting juga seperti yang kami sentuh tadi, dokumen penting seperti pasport dan juga mungkin dokumen-dokumen kenderaan perlulah dibawa bersama untuk memudahkan dan melancarkan lagi proses tersebut. Baik, Espalini, untuk bahan pada pagi ini dari daerah Blight, terus kita serahkan kepada Espalini untuk bersama dengan penonton. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarinah dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Jumaat. Alhamdulillah audio kita dipertemukan lagi menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Blight di hari Jumaat penghulu segala hari. Jadi semoga apapun jua perancangan yang audio rancang ya pada hari ini diharap akan dapat berjalan dengan lancar. Dari daerah Blight audio saya kongsikan dulu satu acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, di mana satu majlis pengislaman akan diadakan pada hari Ahad ini, iaitu 11 hari bulan Februari di nombor 48 Simpang 24 Jalan Keruak, Rancangan Perumahan Negara, Kampung Pandan Seria, di mana majlis pengislaman insya-Allah akan diadakan bermula pada jam 1 petang. Itu dia ada satu acara yang akan berlangsung di daerah Blight. Seterusnya apa kata, kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan.
buluh biarlah dari rebungnya. Demikianlah peribahasa yang menggambarkan kepentingan pendidikan dan pengenalan tulisan Jawi kepada setiap insan sejak dari awal usia. Tulisan Jawi merupakan keintelektualan peradaban bangsa Melayu yang perlu dipelihara dan dipulihara. Peranan tulisan Jawi begitu besar sebagai medium atau alat komunikasi yang digunakan dalam pentadbiran pemerintahan, penyebaran ilmu agama, kesusasteraan dan perdagangan. Kepentingan pendidikan tulisan Jawi dari peringkat kanak-kanak juga penting untuk memberi pendedahan mengenali satu-satu abjad Jawi itu. Kenapa kepentingan mempelajari Jawi dari cilik. Macam kita tahu, macam negara Brunei ni, saya rasa macam yang sepengetahuan saya lah, salah satu negara yang memang di mana-mana mengutamakan Jawi Macam even dia punya banner-banner pun mesti ada Jawi. Papan-papan tanda pun mesti ada Jawi. So bila dorang tadika macam di sekolah kami memperkenalkanlah huruf-huruf Jawi itulah, huruf-huruf Jaya itulah macam bukannya pelang satu perkataan teruslah, tapi macam alif bata itulah so that dorang ni boleh kenal lah, and then bila dorang pasar nanti macam benda tu mudah lah, dorang tahu alif tu apa, ba tu apa, and dorang boleh menggunakan lah macam menggunakan perkataan lah. Dorang at least dorang boleh identify kalau dorang baca arah signboard, dorang boleh kenal, ini huruf ba, ini huruf alif, ini huruf ta, macamlah. Selain itu, saya rasa juga pentingnya huruf Jawi ni diperkenalkan sewaktu dorang kanak-kanak ni juga disebabkan macam kalau dari segi pelajaran, macam even PS waktu dorang tahun 6 sekolah menengah ataupun di sekolah uni, memang ada menukar bahasa Melayu kepada bahasa Jawi itu. So at least kurang-kurangnya dorang boleh macam kalau di sekolah alif, kalau di sekolah ni by phonics kan. Jadi bila dorang Jawi pun kadang-kadang ada phonics-phonicsnya lah. So jadinya senanglah menangkap menyambunglah antara hijayah dengan huruf yang biasalah. Kanak-kanak lingkungan usia ini boleh membentuk huruf asas Jawi dan juga mampu membaca sebahagian suku kata asasnya. Dalam usia awal kanak-kanak, pendidikan menetapkan asas untuk pembelajaran sepanjang hayat, tingkah laku dan kesejahteraan umum. Pengalaman kanak-kanak semasa peringkat awal membentuk otak dan keupayaan untuk belajar, bergaul dengan orang lain dan bertindak balas terhadap cabaran harian. Dalam konteks bacaan Jawi dan mengenalinya, literasi pada peringkat awal adalah pembelajaran bunyi, kata-kata dan penggunaan konteks tertentu. Pemikiran kritikal juga merupakan kemahiran asas untuk mendapat penguasaan bahasa dan celik huruf yang baik. Dari segi celik huruf mahupun Jawi, kanak-kanak dapat melakukan lebih daripada mengenali dan menghasilkan bunyi daripada huruf dan kata-kata. Tarik ke depan. Lepas tu undur, pusing. Pusing. Titiknya di mana? Jim. Khaira mendengar? Huruf apa dah? Khaira? Jim. Dalam pembelajaran dari peringkat usia, bukan hanya mempersiapkan mereka untuk kejayaan akademik di peringkat rendah dan seterusnya, ia juga untuk meningkatkan perkembangan awal kanak-kanak agar lebih berkesan dalam penerimaan cabaran yang akan datang dalam pembelajaran mereka.